sounds. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, hari ini kita akan lihat bagaimana cikgu nak share sedikit tentang teknik menjawab bagi mata pelajaran Bahasa Melayu semester 2. Okay, peperiksaan pun tak lama lagi, jadi pelajar kena bersedia. Dan sebenarnya ini ialah siri yang pertama dan cikgu akan ada lagi siri yang akan datang sambungan daripada siri yang pertama ini. Okay, jom kita tengok pada analisis soalan peperiksaan terlebih dahulu, kerana analisis ini sebenarnya dapat memberi sedikit panduan kepada kita untuk membuat persediaan awal. Okay, jadi kita lihat pada analisis soalan bagi tahun 2015. Pelajar boleh perhatikan untuk soalan morfologi. Okay, untuk soalan objektif 11-12 markah, kemudian frasa 4 hingga 6 markah, klausa 1-2, ayat 14 dan 10 markah. Begitu juga bahagian struktur. Okey, untuk jumlahnya semua markah itu ialah sebanyak 30 markah. Kalau kita perhatikan untuk tahun 2016, markah pun lebih kurang macam tu, antara 10 ke 15 untuk soalan morfologi, dan selebihnya ialah soalan bahagian sintaksis. Bagi soalan struktur dan objektif lebih kurang saja. Maksudnya kalau kita tengok tahun 2017 pun sama, 13, 12 untuk ulangan dan juga 2017. Dan soalan frasa, klausa dan ayat wajib keluar, cuma bahagian sintaksis saja jarang ada keluar, tapi kadang-kadang. Okay, untuk tahun 2018 kita perhatikan soalan sintaksis untuk 2018 ulangan ada keluar bahagian struktur cuma 2 markah, tetapi untuk bahagian morfologi 11-14 markah, kemudian frasa, klausa dan ayat semua ada markah. Begitu juga tahun 2019, kita perhatikan soalan, taburan soalan lebih kurang sama je. Maksudnya pelajar tak boleh skip untuk baca mana-mana bahagian dan wajib belajar untuk semua bahagian soalan. Okay, jadi ini sedikit panduan untuk pelajar perhatikan macam mana taburan soalan pada setiap tahun. Okey, dan seterusnya cikgu tunjukkan juga taburan soalan bagi kesalahan bahasa. Itu soalan yang membawa 9 markah dekat sini. Dia ada 3 kesalahan 1, 2 dan 3. Okey, setiap masing-masing membawa markah 3 dan 3 kesalahan menjadikan markah keseluruhan ialah 9 markah. Okey, cuba perhatikan antara soalan yang sering diutarakan ialah soalan kata sendi nama, kemudian soalan kata hubung. Kesalahan ejaan ada 2 kali antara tahun 2015 hingga 2019. Okey, kemudian tiada subjek dalam ayat, kata hubung berpasangan, kata hubung komplement. Jadi maksud kata hubung ni pelajar kena kuasai. Kemudian tiada predikat dan klausa utama. Klausa utama maksudnya klausa bebas, iaitu dalam klausa bebas mesti ada subjek dan juga ada predikat. Kemudian soalan kata kerja, kesalahan kata kerja transitif, kata kerja tak transitif, yang itu pelajar kena kuasai. Okey, sekarang kita tengok antara masalah yang cikgu dapat kena pasti. Biasanya semasa memeriksa kertas peperiksaan pelajar, ini antara masalah pelajar sama ada sebelum peperiksaan ataupun semasa peperiksaan. Kita tengok semasa sebelum peperiksaan ataupun disebabkan faktor ini pelajar tak boleh menjawab soalan. Pertama ialah pelajar masih keliru tentang morfem dan akal. Tak boleh bezakan morfem ke akal. Morfem atau kata, dan juga kata akal dengan kata dasar. Kena bezakan morfem apa, kata tu apa. Okay, morfem tu membentuk kata, kata membentuk frasa. Okay, kemudian kata akal dan kata dasar. Kata akal ni ialah morfem terikat dan kata dasar ialah kata boleh jadi dalam kata tunggal dan juga kata terbitan. Okay, kemudian bentuk kata dengan golongan kata kena tahu bezakan. Seterusnya kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif diikuti oleh objek dan kata kerja tak transitif tiada objek. Okay, seterusnya tak tahu bezakan itu objek ke, pelengkap ke atau penerang. Kemudian pelajar masih tidak tahu mengesan
dalam kata kerja mei, mekan ataupun imbuhan akhiran i dan kan, iaitu kausatif ke, benefatif ke, lokatif ke atau refleksif. Okay, kalau lokatif ni semua imbuhan i sebenarnya. Okay, kemudian kita perhatikan lain, pelajar masih tak dapat bezakan itu frasa keterangan ke atau penerang. Seterusnya, frasa endosentrik dan frasa exosentrik, pelajar juga tak faham apa itu endo, apa itu exo. Seterusnya, kata hubung pancangan dengan ayat majmuk pancangan. Kemudian proses komplementasi dan relativisasi. Komplementasi ni kata hubung, pancangan komplement. Relativisasi ni ialah kata hubung pancangan relatif. Kemudian masih tak tahu lagi macam mana nak buat konstituen, nak lukis konstituen dan juga raja pohon. Seterusnya, konstituen ni dalam frasa dan raja pohon ni dalam ayat. Boleh jadi dalam ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Kemudian bentuk ayat, tak boleh bezakan bentuk ayat, jenis ayat dan juga susunan ayat ataupun ragam ayat. Masih keliru, ni bentuk ke, ni jenis ke ataupun ragam contohnya. Kemudian kata tugas adverba, ramai yang masih tak faham. Kemudian ayat yang mengandungi satu objek dan dua objek, ini biasa dalam ayat transitif, ayat aktif transitif. Kemudian imbuhan mei dan mekan, ni nak bezakan. Mei ni membawa maksud benefatif ke, lokatif ke, refleksif dan sebagainya. Kemudian ayat pasif, kata ganti nama di pertama dan kedua yang perlu dimulakan kata ganti nama diikuti dengan kata kerja, dan kata ganti nama ketiga ni mesti diikuti dengan oleh, contohnya masih keliru. Kemudian kata majmuk mantap dan tak mantap, dan pelajar juga biasa tak dapat nak bina ayat yang betul, iaitu biasanya ayat tergantung dan juga ayat tunggal, tak boleh bezakan antara ayat tunggal dengan ayat dasar. Okay, seterusnya, semasa peperiksaan pelajar biasanya tak jawab soalan ikut kehendak soalan. Soalan minta lain, pelajar beri benda lain, dan pelajar juga tidak boleh cakna dengan pilihan jawapan yang diberikan. Sebenarnya jawapan, kadang-kadang jawapan tu ada clue di dekat situ. Seterusnya, pelajar juga tidak menguasai konsep dan juga raja pohon. Raja pohon ni mesti kena ikut step-step dia, tak boleh buat ikut suka sendiri. Okay, kemudian jawapan yang pelajar beri tu sebenarnya yang jawapan yang dia tahu, bukan yang diminta oleh soalan. Kemudian ejaan jawapan salah. Biasanya pelajar cenderung untuk beri jawapan ataupun istilah sendiri. Ini salah. Contohnya penerang, keterangan. Penerangan itu beza. Dalam istilah bahasa Melayu, dia tak ada penerangan, dia cuma ada penerang dan juga keterangan. Okay, kemudian soalan frasa, tetapi beri jawapan ayat. Minta frasa bagi ayat. Kalau nak pergi dalam bentuk ayat boleh, tapi kena gariskan jawapan frasa berkenaan. Okay, kemudian seterusnya, soalan ayat tapi beri klausa. Maksudnya soalan minta bina satu ayat, tapi pelajar beri klausa. Kenapa klausa? Sebab ayat tiada noktah ataupun ayat mula dengan huruf kecil. Seterusnya, soalan klausa tetapi beri jawapan ayat atau frasa. Minta klausa tak perlulah letak tanda noktah, ataupun boleh mulakan ayat dengan huruf kecil. Boleh tulis binaan klausa dengan huruf kecil. Seterusnya, binaan ayat yang tak ada noktah. Ni pun masalah juga. Ayat mesti ada noktah. Tengok balik apa tu definisi bagi ayat. Okay, kemudian pelajar juga cuai sebab ramai yang tak menyemak jawapan. Pastikan jawapan disemak sebelum dihantar. Okay, kemudian mulakan bina ayat dengan huruf kecil ni juga menyebabkan gagal untuk mendapat markah. Jadi tidak cukup latihan dan tidak menguasai sukatan pelajaran pun masalah utama. Ini antara masalah utamalah. Okay, seterusnya cikgu cuba berikan sedikit panduan cara untuk mengatasi jika boleh bantu. Yang paling penting, pelajar mesti kuasai hukum tata bahasa. Kalau tak kuasai, tak boleh jawab soalan. Kemudian kaedah kedua, mungkin gunakanlah teknik apa-apa yang tahu. Mungkin ada cikgu beritahu teknik tertentu, contohnya teknik potong, kaedah menghafal ataupun petua dia, contoh kean, petua kean contohnya kalau kata nama mesti berkaitan dengan sifat contohnya. Itu betul lah contoh. Okay, kemudian rancang masa dengan bijak. Pastikan ada masa untuk menyemak jawapan supaya boleh semak. Mungkin ada ayat yang dibina tidak letak noktah. Jadi itu antara punca cara untuk mengatasi masalah kegagalan ataupun salah jawapan. Okay, kemudian baca arahan dan kehendak soalan dengan teliti. Jangan jawab tanpa membaca arahan dan juga memahami kehendak soalan.
Okay, seterusnya baca soalan dan pilihan jawapan. Pilihan jawapan juga kadang-kadang sangat penting dan boleh memberikan tips ataupun clue. Seterusnya pelajar bolehlah gunakan teknik potong. Teknik potong ni maksudnya untuk soalan aneka pilihan 1, 2, 3, 4 tu bolehlah cari. Kalau ada jawapan yang contoh jawapan 1 tu memang pelajar pasti yang itu salah, jadi yang mana pilihan jawapan ada 1 tu potong siap-siap. Ataupun jika pelajar pasti salah satu daripada jawapan tu tepat, jadi potonglah yang tidak ada pilihan jawapan berkenaan. Contohnya 1 tu ada jawapannya pelajar yakin itu jawapan, jadi yang tidak ada jawapan 1 tu potong siap-siap. Okey, kemudian seterusnya berhati-hati dengan konsep morfologi dan sintaksis. Maksudnya konsep tu kena hati-hati kena tengok tu betul dan berilah konsep tu dengan tepat. Jangan cipta konsep sendiri. Dan kalau kena buat raja pun lukislah betul-betul Okay. Seterusnya pelajar juga mestilah patuh dengan kehendak soalan. Kalau soalan minta 2 jawapan, berilah 2 jawapan. Jangan bagi 1 ataupun jangan bagi 3. Jika 2 maksudnya markah atau pemeriksa akan semak hanya 2 jawapan saja, yang lain tak akan disemak. Okay, kemudian pastikan ayat dipindah dengan tepat, maksudnya ada noktah dan juga mula dan huruf besar. Okay, yang seterusnya pastikan konsep dikuasai dan juga contoh mestilah betul, tepat Okay, seterusnya jika soalan minta calon beri jawapan contoh berdasarkan petikan dan soalan, mesti ambil daripada petikan, jangan cipta jawapan sendiri. Jangan ambil jawapan dari luar, ambil daripada petikan. Begitu juga jika ada soalan yang ada pertalian dengan soalan yang lain, mesti jawapan mestilah selaras. Okey, dan seterusnya pastikan setiap perkataan dieja dengan betul. Contohnya perkataan ordinal dan ordinal tu berbeza maksud jadi jangan sampai N dengan L tu menyebabkan markah kosong. Begitu juga dengan ejaan perluasan, komplimen, kompeten, itu semua salah. Jadi pastikan ejaan betul. Okey, itu sahaja perkongsian untuk kali ini, untuk CV ini, CV 1. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada CV akan datang. Dan cikgu harap belajar rajinlah buat latihan dan cikgu doakan semoga semuanya berjaya untuk mendapat A, insyaAllah. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.